Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Selamat datang kembali ke channel Cikgu Sal. Untuk subjek sains hari ini, cikgu akan mengajar tajuk pengawetan makanan. Sebelum cikgu meneruskan lebih lanjut pengajaran pada pagi ini, cikgu akan mulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan selawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita lihat terlebih dahulu murid-murid sejarah pengawetan makanan. 5,000 tahun sebelum Masihi, memasak makanan menggunakan api merupakan kaedah pengawetan terawal dalam tamadun manusia. 12,000 tahun sebelum Masihi, masyarakat Arab kuno mengeringkan dan menyimpan makanan sebagai persediaan sekiranya banjir berlaku. 1400 tahun Masihi, manusia melumurkan garam pada makanan bagi mengatasi pembaziran dan kekurangan makanan. Tahun 1862, Louis Pasteur menemui kaedah menghapuskan bakteria secara pemanasan dan penyejuk cecair. Kini, penggunaan bahan pengawet kimia membolehkan makanan tahan untuk jangka masa yang lebih lama. Contohnya, seperti coklat Nutella ini murid-murid. Apakah punca kerosakan makanan? Makanan menjadi rosak akibat tindakan mikroorganisma. Apakah ciri-ciri makanan rosak murid-murid? Di antara ciri-cirinya ialah makanan tersebut bertukar warna menjadi hitam, berkulat dan berbuih, berbau busuk, berasa masam dan berlendir. Contohnya roti ini murid-murid, roti ini telah ditumbuhi oleh kulapuk roti dan roti ini telah bertukar warna menjadi hitam dan juga berkulat. Selain itu murid-murid, susu juga berasa masam apabila dia sudah dijangkiti oleh mikroorganisma. Selain daripada itu juga murid-murid, roti dan susu yang telah rosak berbau busuk. Di samping itu juga nasi yang telah basi juga akan berlendir serta melekit. Apakah maksud pengawetan makanan murid-murid? Pengawetan makanan ialah kaedah pemprosesan makanan yang boleh menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Apakah tujuan pengawetan makanan murid-murid? Makanan yang diawet akan tahan lebih lama. Sekarang mari kita lihat kaedah-kaedah pengawetan makanan. Yang pertama adalah proses pendidihan. Proses pendidihan merupakan proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Proses yang kedua ialah penjerokan. Proses merendam makanan di dalam larutan gula dan garam. Kaedah ini biasanya digunakan untuk mengawet buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Proses pendidihan memanaskan makanan pada suhu yang tinggi ini banyak murid-murid. Contohnya, supaya makanan ini tahan lama. Contoh makanan yang tahan lama dididih pada suhu yang tinggi ialah contohnya rendang dan juga serunding. Manakala bahan-bahan makanan ataupun buah-buahan yang boleh dijerukkan adalah seperti cili dan berbagai jenis jeruk yang boleh dibuat dalam kaedah seperti penjerukan makanan ini murid-murid. Contohnya buah kedondong, mangga dan sebagainya.
Kaedah yang ketiga ialah pembungkusan vakum. Proses mengeluarkan semua udara daripada bekas atau pembungkus makanan. Contohnya, jagung boleh menggunakan proses pembungkusan vakum, sosis dan sebagainya. Kaedah yang keempat ialah pengeringan. Proses ini merupakan proses mengeluarkan atau menyingkirkan kebanyakan air daripada makanan. Makanan boleh dikeringkan di bawah cahaya matahari atau ketuhar. Contohnya ikan masin dan juga cili kering boleh dikeringkan, murid-murid. Kaedah yang kelima ialah penyejuk bekuan dan pendinginan. Penyejuk bekuan merupakan kaedah menyimpan makanan pada suhu takat beku 0 darjah Celsius dan ke bawah. Manakala pendinginan pula merupakan kaedah penyimpan makanan di dalam persekitaran bersuhu kurang dari 18 darjah Celsius. Di dalam peti sejuk kita, murid-murid, terdapat dua bahagian, iaitu bahagian penyejuk bekuan di mana makanan yang disimpan di bahagian penyejuk bekuan adalah seperti daging, ayam, ikan dan juga ketulan ais. Manakala di bahagian pendinginan pula, kita boleh menyimpan air, sayur dan juga buah-buahan. Kaedah yang keenam ialah kaedah pemasinan. Proses pemasinan menggunakan garam bagi menyingkirkan kelembapan pada makanan bagi tujuan memasinkan ikan, telur dan sayur-sayuran. Contohnya telur masin, ikan terubuk masin dan juga sayur-sayuran seperti sawi boleh dimasinkan. Kaedah yang ketujuh ialah pelilinan. Proses pelilinan merupakan proses menyalut buah atau sayuran seperti apel, orange, lemon dan tomato dengan lilin cair untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisma di permukaannya. Kaedah ini dapat mengekalkan kesegaran buah. Selain daripada apel, limau dan tomato, buah pisang juga boleh diawet dengan cara pelilinan. Di samping itu, banyak buah-buahan lain yang boleh diawet dengan kaedah ini, murid-murid. Kaedah yang ke-8 ialah pengetinan dan pembotolan. Proses mendidih makanan untuk membunuh mikroorganisma. Makanan yang dibotol atau ditinkan kemudiannya disejukkan dan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. Di antara contoh-contoh makanan yang telah ditinkan banyak, murid-murid, sardin dan sebagainya, dan yang dalam proses pembotolan seperti kicap, sos dan sebagainya. Kaedah yang ke-9 ialah Pampers Theorem. Proses memanas makanan sehingga suhu tertentu untuk beberapa ketika dan diikuti dengan pendinginan segera. Contohnya, pemerahan susu lembu yang segar kemudian dimasukkan ke dalam botol ataupun dikotakkan susu segar. Ini dinamakan proses Pampers Theorem, murid-murid. Kaedah yang ke-10 ialah penyalaian. Penyalaian merupakan proses mengeringkan makanan dengan cara mengasapkan untuk satu tempoh yang agak lama. Contohnya ikan dan juga pisang boleh disalaikan dengan proses mengeringkan makanan dengan cara mengasapkannya untuk satu tempoh yang agak lama. Demikianlah tadi di antara kaedah-kaedah proses pengawetan makanan, murid-murid. Cikgu harap murid-murid faham dan dapat memahami apa yang dimaksudkan dan mengenali 10 kaedah pengawetan makanan. Sekarang murid-murid lihat kepentingan teknologi pengawetan makanan. Cuba murid-murid lihat apakah pentingnya pengawetan makanan kepada kita manusia.
Pertama, pengawetan makanan boleh mengatasi masalah bekalan makanan. Kedua, makanan bermusim sentiasa diperolehi. Ketiga, sesetengah makanan yang dihasilkan oleh sesebuah negara boleh dinikmati di negara lain. Keempat, senang disimpan dan mudah diangkut. Dan yang kelima, makanan yang diawet boleh disimpan lebih lama dan memenuhi keperluan bekalan makanan sepanjang tahun. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.